Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hari ini kita akan masuk topik aplikasi teknologi, iaitu dalam subtopik 2.1.3 membanding beza teknologi pembuatan konvensional dan moden dari segi penghasilan produk. Kemudian 2.1.4 membuat lakaran model 3D bermaklumat, dan akhir sekali ialah 2.1.5 iaitu menganalisis lakaran model 3D. Okey. 2.1.3 iaitu membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Kita akan ambil kira dari segi masa, hasil, kos, tenaga kerja yang digunakan, kuantiti, kualiti produk, dan akhir sekali adalah estetika. Okay, aspek elemen perbezaan kaedah konvensional dan moden. Okay, kita boleh rujuk kepada penghasilan keris secara tradisional iaitu konvensional. Kenapa cikgu pilih keris? Ini kerana keris dia lebih, kita dapat nampak contoh dari segi elemen perbezaan tu dengan lebih ketara. Okey. Sebab cikgu pilih keris. Ini adalah gambar rajah dia buat secara tradisional. Di mana alat tangan digunakan untuk membentuk permukaan bilah keris. Okey. Dan gambar rajah seterusnya pula adalah penghasilan keris secara moden, di mana mesin digunakan untuk membentuk bilah keris. Okey, kita tengok dari segi perbezaan kedua-dua kaedah konvensional dan juga kaedah moden ini, iaitu dari segi masa. Okey, dari segi masa, kaedah konvensional ia lebih lama untuk disiapkan. Manakala bagi kaedah moden, dia mengambil masa yang singkat kerana dia menggunakan mesin. Okey, hasilnya dari segi konvensional, so bila dia menggunakan tenaga tangan manual, so bentuknya adalah tidak seragam. Tetapi jika kaedah moden, bentuknya adalah lebih seragam di antara satu sama lain. Okey, kos. Kos pembuatan untuk kaedah konvensional dia lebih lama, lebih tinggi. Kenapa dia lebih tinggi? Kerana lebih masa untuk disiapkan. Tetapi kaedah moden, kosnya adalah lebih rendah bagi skala besar. Skala besar tu maksudnya apa? Skala besar tu ialah kita buat secara banyak, kuantiti yang tinggi. Okey, tenaga kerja. Kemahiran untuk menghasilkan reka bentuknya adalah tinggi kerana kita menggunakan tenaga manual. Okey, tetapi kalau kaedah moden, kita memerlukan pengendali mesin yang mahir. Okey, kuantiti. Dari segi kuantiti, kita dapat menghasilkan keris dalam jumlah yang sangat terhad. Terhad tu bermaksud apa? Bermaksud dia lebih sikit kuantiti dia. Tetapi kalau kaedah moden, kuantiti dia adalah lebih banyak. Okey, untuk kualiti, kaedah konvensional, tiada piawaian yang tertentu. Okey, kalau kaedah moden, piawaiannya adalah ditetapkan. Nilai estetika. Nilai estetika tu adalah nilai keboleh pasaran ataupun nilai nilai keboleh jualannya yang lebih tinggi. Contoh, kalau kita tengok sesuatu produk, apa yang membezakan antara produk mahal dengan produk yang murah? Kalau produk yang mahal ialah di mana dia nilai estetikanya adalah lebih tinggi. Tetapi produk yang kita beli dengan harga yang lebih rendah adalah sebab kenapa? Sebab nilai estetika dia tu lebih rendah. So, kaedah moden nilai estetika dia adalah lebih rendah ataupun terhad. 2.1.4 membuat lakaran model 3D bermaklumat. Lakaran model 3D digunakan untuk memvisualkan idea daripada pereka bentuk
Konsep lakaran idea yang digunakan telah dipelajari daripada bab lakaran di tingkatan 1. Okey. Murid perlu melakarkan beberapa jenis keris. Rekaan bentuk boleh dimanipulasi daripada keadaan sekeliling. Contohnya bentuk geometri, bentuk organik. Okey, tapi kalau dari segi contoh yang cikgu bagi ni dia lebih kepada bentuk organik. Okey, lakaran mestilah dihasilkan mempunyai maklumat-maklumat penting seperti bahan, saiz, warna dan lain-lain. Murid juga boleh merujuk elemen dan prinsip reka bentuk untuk diimplementasikan dalam lakaran masing-masing. Cuma dalam contoh cikgu ni, cikgu tak menyediakan, cikgu tak sertakan sekali dia punya bahan, saiz, warna dia tu. Ini kerana ni gambar ni cikgu ambil terus daripada Google. Cuma cikgu nak bagi you all nampak dari segi variety setiap lakaran. Perbezaan dari segi lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3 dan juga lakaran yang terakhir. Okey. Setelah beberapa lakaran idea diperolehi, lakaran terbaik iaitu lakaran yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dipilih. Reka bentuk boleh menggabungkan idea daripada lakaran-lakaran lain sama ada pada reka bentuk, dari segi fungsi dia, daripada bahan dan juga lain-lain. Reka bentuk juga boleh menggabungkan sebahagian atau bahagian tertentu hasil lakaran yang lain. Beberapa penambahbaikan boleh dilakukan pada lakaran akhir tersebut dengan menganalisis lakaran model 3 dimensi. Okey, so lakaran akhir ni selalunya kita hasilkan dengan cara ni, lakaran akhir ni kita dengan cara sama ada kita buat penambahbaikan ataupun kita gabungkan ataupun kita pilih mana yang terbaik antara salah satu kemudian kita ubah suai dan jadikan dia sebagai lakaran yang terakhir. Okey, boleh faham pelajar? Okey, akhir sekali kita masuk kepada menganalisis lakaran model 3 dimensi. Okey, untuk menganalisis lakaran model 3 dimensi, okey, beberapa penambahbaikan perlu dilakukan bagi mendapatkan hasil yang dikehendaki. Oleh itu, kita perlu melakukan analisis pada lakaran akhir untuk mencari kecacatan sekiranya ada. Okay, contoh analisis yang ada adalah berpandukan pada jadual 2.12 pada buku teks muka surat 30 dan cikgu dah transfer dalam bentuk PowerPoint. Okey, so yang pertama, adakah rupa bentuk menepati kehendak projek brief? Adakah cadangan bahan yang digunakan sesuai dengan produk? Apakah warna yang digunakan dapat menarik perhatian pelanggan? Adakah saiz sesuai dengan fungsi produk? Adakah tekstur pada permukaan produk mempengaruhi fungsi penggunaan produk? Dan adakah rupa bentuk produk tidak berbahaya terhadap pengguna? Okey, daripada analisis ini kita akan dapatkan keputusan dan keputusan itu adalah analisis yang terakhir untuk produk kita. Okey, boleh pelajar? Okey, sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, kita akan bertemu lagi pada kelas yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.